Hai, selamat pagi semua. Luar biasa. Memang tak boleh tahan lah. Hari ini kita kembali semula di live. Okey, memang sangat luar biasa. Daripada PCM, MCCM, Mr. Seng Kok Meng. Okey, bermula hari itu. Dan bersama dengan leader-leader hebat. Dan bukan itu saja, bersama top management kita memang memberi amanat kepada kita dan topik yang sangat luar biasa. Dan hari ini giliran Andy pula untuk bagi topik yang luar biasa lah. Okey. Tapi kalau anda tengok hari ini kan, memang luar biasa. Kita dengar berita, tambah lagi 14 hari. Wah, lagi tak boleh tahan. Maksudnya, sampai 14 hari bulan. Wow. Tak pernah kita duduk rumah sampai macam ni kan. Tapi hari ini tak apa tuan-tuan dan puan. Memang luar biasa. Memang sungguh luar biasa. Kita dapat belajar sesuatu yang lain daripada yang lain. Untuk kita lakukan perniagaan ni dengan lebih luar biasa lagi. Okey. So tuan-tuan dan puan, tanpa melengahkan masa so hari ini saya nak share topik kita sebenarnya. Topik Andy hari ini adalah jangan biarkan impian anda dicuri. Ini sangat penting. Jangan biarkan impian anda dicuri ni. Okey, sebab kerana impian lah kita akan mencapai satu kejayaan yang sangat luar biasa. Okey. So di sini saya ingin berterima kasih kepada beberapa insan dan juga kepada syarikat yang kita sayangi, iaitu syarikat Alken. Sangat luar biasa tuan-tuan dan puan. Dalam situasi yang sebegini, Alken memang cukup luar biasa. Tak pernah lah dalam sejarah, maksudnya dalam sejarah Alken, Andy dah ada dekat Alken selama 17 tahun, tak pernah berlaku macam ni. Tapi dalam situasi macam ni, tapi Alken betul-betul memberi sokongan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Itu memang saya tak boleh tahan tuan-tuan dan puan. Sebab hari ini kita berada di satu syarikat yang sangat luar biasa. Memang tak boleh tahan. Thank you Alken. Thank you. We love you Alken. Yes. Dengan situasi yang sangat luar biasa ini, Alken tetap memberi sokongan. Okey. Dan seterusnya kepada semangat Angsa Laut inilah yang sangat-sangat biasa. So hari ini kita walaupun berada di tempat yang berlainan, tapi kita dapat bersama-sama tuan-tuan dan puan melalui live di Facebook ni. Satu tepukannya gemuruhlah kepada semangat Angsa Laut kita. Terima kasih. Dan seterusnya kepada insan yang melahirkan saya di dunia Alken. Tanpa mereka siapalah Andy di sini tuan-tuan dan puan. Andy memang tak layak berdiri di hadapan anda, tak layak buat sedemikian. Tapi disebabkan insan inilah, mereka bukan upline saya, ibu bapa saya di dunia Alken. Mereka lah membimbing saya, mendidik saya, mendorong saya, memberi tunjuk ajar kepada saya. Daripada seorang yang tak yakin, tak berani berimpian. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan berani berimpian besar. Ini semua adalah disebabkan insan yang sangat luar biasa ini, MCCM Cikgu Zainal dan juga Kak Fauziah. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya kepada insan yang sangat luar biasa juga yang selalu memberi dorongan kepada kami, iaitu CCM Tan Pocu dan juga Mr. Chong. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kepada senior upline, CCM Mendiko juga banyak memberi sokongan kepada kami semua tuan-tuan dan puan. Terima kasih. Dan kepada insan yang sangat luar biasa yang besarkan impian kami yang daripada dulu tak berani berimpian, takut nak berimpian, tapi insan ini besarkan impian kami sehinggalah Andy bergelar MCCM di Alken hari ini. Terima kasih kepada PCM MCCM Mr. Koh Chun Kiang. Terima kasih. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan topik saya, impian, jangan biarkan impian anda dicuri. So hari ini kalau kita cerita pasal impian, tuan-tuan dan puan, bila teringat impian saja, memang cukup luar biasa. Tapi ramai di antara kita tak berani berimpian tuan-tuan dan puan. Tapi disebabkan insan yang sangat luar biasa ini, dengan situasi yang sangat teruk tuan-tuan dan puan, dengan situasi yang kita rasa tak tahu apa nak buat, insan ini cukup luar biasa. Memang memberi kekuatan kepada kita tuan-tuan dan puan. Daripada kita rasa panik, hari ini bersemangat dapat satu platform di mana beliau ajar kita satu demi satu melalui online. Macam mana kita nak besarkan rangkaian kita nak kembangkan bisnes kita, cukup luar biasa tuan-tuan dan puan. So saya ingin terima kasih kepada, thank you so much our boss Mr. Sean Tan. You really give us super support and make us fly in this situation. Thank you so much. Okay. So dalam situasi ni kalau anda tengok
setiap insan ada impian. Betul tak tuan-puan? Setiap insan ada impian. Manusia adalah makhluk luar biasa. Kita semua luar biasa. Bukan tumbuh-tumbuhan ataupun robot. Yes, kita ada impian. So, kita mesti kena tahu apa impian kita sebenarnya. Ramai orang tak berani fikir pasal impian. Dengar pasal impian, takut, tak berani. Yes. Tapi tuan-tuan, sebagai manusia, kita jauh dalam hati mesti ada impian. Hanya kita takut saja. Okey. So, ramai orang yang tiada impian pada mulanya. Sebelum datang ke Elken, memang tak ada impian. Berubah di Elken menjadi berani berimpian. Berani berjiwa besar. Berani berkobar-kobar, maksudnya berkobar-kobar dengan semangat mereka, penuh keyakinan dan mempunyai keinginan berjaya yang sangat kuat. Dahulunya tak ada impian, tapi bila sampai ke Elken, mereka memang berani, tuan-tuan dan puan. Ini berlaku. Ingin menyelesaikan impian, berubah nasib, memiliki kehidupan yang bahagia di Elken. Yes. Dia punya semangat dia memang tak boleh tahan. Menjerit-jerit, kan? Sampai janji dengan upline, cukup luar biasa. Apa yang berlaku? Bahkan berazam tinggi sehingga tidak mau berputus asa. Yes. Tinggi. Berazam tinggi tu lah puan. Tak nak. Tidak berputus asa. Mereka tidak mau berputus asa. Yes. Dia nak berjaya. Dia nak capai apa yang dia nak dekat Elken. Sampai macam tu sekali. Bila nampak peluang ni, kita semua akan rasa berkobar-kobar. Yes. Andy pun dulu sama. Yes. Sama. Bila kali pertama ada meeting, semangat dia memang lain tuan-tuan dan puan. Ini yang berlaku. Yes. Namun begitu, ada yang berimpian besar selepas sehari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, semangat berkobar-kobar ini kian berkurang. Dia punya semangat nak capai impian tu mungkin boleh tahan 1 hari saja. Mungkin dia boleh tahan seminggu saja. Sebulan, setahun, 2 tahun. Berkobar-kobar. Tapi akhirnya, semua berkurangan. Kenapa benda ni berlaku? Yes, kenapa? Kenapa? Apakah punca sebenarnya menyebabkan kegairahan dan keyakinan pada mulanya berubah menjadi tidak bermaya? Setiap orang memang ada benda-benda begini. Nak berjaya. Nak capai impian. Kejar macam nak gila. Bila nampak peluang ni, yes, tak nak lepaskan peluang ni tuan-tuan. Kita kejar, kita nak buat. Kita fikir balik apa yang kita nak capai dalam hidup ni. Sebab hidup ni hanya sekali saja. Tapi bila kita dapat sekali, peluang yang kita dapat macam ni besar pun, makin lama, makin berkurangan, tidak bermaya, tidak berani untuk berfikir pasal impian. Apakah puncanya tuan-tuan? Apakah puncanya? Kenapa benda ni berlaku sehingga tiada impian lagi terhadap perniagaan MLM? Tak nak lagi fikir pasal MLM. Yes, bila jumpa perniagaan ini, dia kata, yes, I will die in Elken. Sampai macam tu sekali. Tapi lama kelamaan, dia tak nak lagi fikir pasal MLM lagi dah. Dia tak nak. Sehingga tiada impian lagi. Bila dengar MLM saja, dia kata fobia. Tuan-tuan dan puan, kenapa benda ni berlaku? Kenapa sampai macam ni? Kita memang dalam susah, tuan-tuan dan puan. Kita daripada keluarga susah, kita daripada keluarga miskin. Bila kita nampak ada peluang yang kita boleh capai impian kita, takkan kita nak hilangkan benda-benda ni semua tuan-tuan dan puan. Yes. Sama ada benda ni berlaku sama ada kepada ahli baru. Yes, sebagai seorang ahli baru, first day you datang, memang bersemangat. Macam Annie dulu. Yes, first day saya pergi, saya punya semangat dekat situ memang gila. Tapi bila balik rumah adalah benda berlaku tuan-tuan. Senyap seminggu. Sama juga sebagai seorang ahli baru, pemimpin peringkat awal, kan? Peringkat pertengahan, peringkat tinggi. Semua tuan-tuan. Pada mulanya yang berani berimpian besar, tapi lama-lama kenapa? Sebagai seorang manusia, kita hanya dapat hidup di muka bumi ni hanya sekali saja. Kita tak ada peluang kali kedua. Berpeluang sekali saja. So bila kita dapat peluang macam ni, kita kena fikir, kita kena duduk betul-betul. Dengar pada hati kita apa yang kita nak. Ramai di antara kita yang macam ni. Yes, awal-awal dulu memang gila, tapi lama-lama kurang. So dalam proses mengejar impian, pencuri impian akan mencuri impian anda secara sedar atau tanpa disedari. Yes. Kita tengah kejar impian kita ni.
Tapi ada orang nak curi impian kita tanpa sedar ataupun tanpa disedari. Siapa mereka ni, tuan-tuan dan puan-puan? Kita kena tahu. Kita kena faham. Kalau hari ini, you betul-betul nak berjaya di Elkon, nak capai kejayaan, nak capai impian, senang saja. You kena faham perjalanan ini. Kalau kita jelas, kita memang faham ada orang yang akan curi impian kita. Kalau kita tahu, kita akan lebih alert, tuan-tuan. Kita akan lebih faham. So that's why hari ini, kita kena tahu siapa mereka. Menasihati, mungkin mereka menasihati anda jangan menceburi perniagaan ini. Yalah, tanpa sedar ataupun tanpa disedari. Mereka nasihat kita, dia kata janganlah. Jangan buat bisnes MLM ni. Yes, jangan buat. Jangan benda-benda macam ni, jangan buat. Lebih baik kita bekerja. Tuan-tuan dan puan. Orang hanya boleh nasihat kita. Yes, mungkin orang akan menasihati kita. Mungkin kita termakan. Yes. Andy dulu, meeting yang pertama balik, of course terbakar gila, tak boleh tahan. Yes, sampai rumah, secara tak langsung, yalah, secara tak langsung, ahli keluarga menasihatkan kita, Andy, jangan, susah, bukan senang. Nampak tak hari tu macam mana cikgu buat? Oh, bila saya dengar macam tu, yelah, susah kan? Macam tu lah. Benda ni, mereka akan menasihati kita step by step. So, kena jaga. So, bukan itu saja, tidak berniat langsung melemahkan semangat anda supaya berhenti meneruskan perjalanan ini. Mereka langsung tak berniat. Tapi cara mereka cakap tu, aduh, memang tak boleh tahan. Yes. Cara mereka nak berhentikan kita tu, aduh. Tuan-tuan dan puan-puan, so that's why jangan dengar siapa-siapa. Kita yang tahu apa yang berlaku dekat Elkon. Nak berjaya, dengar cakap diri sendiri dah cukup. Jangan cakap orang lain. Ini yang sangat penting. So, ramai di antara kita, yalah, termakan kata-kata orang kan. So, kena jaga. Impian kita besar. Kita tak perlu dengar benda-benda macam ni. Bukan itu saja, berniat buruk supaya anda melepaskan impian anda. Yes, mereka memang berniat buruk langsung. Dia tak nak, dia kalau boleh kan, dia nak you pun duduk macam dia. Maksudnya, kehidupan yang susah, tak ada kereta mewah, kan? Tak ada income besar, dia pun nak sama. Bila dia susah, dia pun nak susahkan orang lain. Macam itulah. So, perangai dia. So, jangan termakan kata. Dia memang berniat. Ramai dekat luar memang berniat buruk. Dekat Elkon saja, tuan-tuan puan, kita memang tegur antara satu sama lain supaya kita sama-sama berjaya. Dekat luar, mana ada orang nak bagi kita semangat? Tak ada. Dekat luar tak ada orang akan bagi kita semangat, tuan-tuan puan. Langsung tak ada. Tapi, memang luar biasa. So, kena ingat, berniat buruk. Mereka memang berniat buruk supaya anda melepaskan impian anda. Pencuri impian sama dengan punca kegagalan anda. Kalau impian anda dicuri, maksudnya anda gagallah untuk mencapai impian. So, kita tak nak macam tu. Kita tak nak sampai macam tu. Kita jangan biarkan impian kita ni dicuri oleh orang lain. Kita dengar orang lain yang cakap. Jangan macam tu, tuan-tuan. Memang tak boleh. So, hari ni nak berjaya, kena ingat. Jangan termakan kata orang lain. Ini sangat-sangat penting, tuan-tuan. Okey? So, mencuri impian anda secara langsung, tidak langsung sedari, tanpa disedari, tuan-tuan. Benda ni akan berlaku. Siapakah mereka ni semua? Siapa, tuan-tuan? Kita kena tahu. Kalau kita tahu, kita faham, dan kita akan lebih alert lah. Maksudnya, kita dah tahu dah, kena jaga-jaga. Apa yang kita patut cakap, apa yang patut kita cakap dan tak cakap. Kadang-kadang, benda tak kita keluar appointment dekat luar, tak jadi pun kita cerita dengan semua orang. Sebenarnya tak boleh, tuan-tuan. Apa yang kita patut cakap, itu je boleh cakap. Benda-benda positif je yang kita boleh cakap kan. So, sekarang kita tengok siapa mereka, tuan-tuan. Ini dia. Orang yang anda paling hormati dan sayangi. Yes. Mungkin ibu bapa anda. Ya, tuan-tuan dan puan. Ibu bapa kita, dia nak anak-anak dia berjaya. Tapi dulu memang anggapan mereka kena bekerja. Baru you boleh berjaya. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan, kita ada satu industri yang luar biasa. You tak akan jumpa dekat luar. Tapi ibu bapa kita tak tahu. So, kalau you betul-betul nak buktikan kepada mereka, nak bagi tahu mereka yang you ni boleh buat, you kena usaha betul-betul, tuan-tuan. So, mereka akan nasihat kita. Benda-benda negatif, jangan cerita kat ibu bapa. Kita keluar dekat appointment. Kalau ada penolakan ke apa, customer tak beli ke, jangan kita cerita dengan ibu bapa kita.
Ini penting suami isteri, anak, adik-beradik, saudara mara, teman lelaki, teman wanita. Oh, ini lagi dahsyat perempuan. Teman lelaki, teman wanita ni bahaya. Sampai mereka boleh bergaduh. You nak saya atau you nak Elkan? Sampai macam tu sekali. So, kena jaga. Jangan kita lepaskan impian kita sebabkan benda-benda ni perempuan. So, benda positif, cerita dekat ahli keluarga kita, adik-beradik. Kita cerita yang benda baik je. So, kena tahu. Mereka ni kalau nasihatkan kita, jangan buat. Wah, you kena ingat. Oh, sebab mereka ni memang sayang kita. Mereka tak nak kita gagal. Itu saja. Tapi Elkan memang terbukti perempuan. Elkan memang terbukti dah lahirkan 108 orang jutawan. Memang terbukti. So, mereka ni tak faham. Itu saja. Mereka menasihati kita. So, bila mereka menasihati kita, dengar nasihat mereka. Tapi yang penting, jangan lupa apa impian kita, tuan-tuan. Kita kena kejar. Okay? Bukan itu saja. Yang kedua, orang yang takut akan berjaya. Ini paling dahsyat sekali. Pesaing kita dekat luar, tuan-tuan dan perempuan. You tahu tak? Kalau kita pergi appointment, kalau kita nak dengar dekat luar kan, mereka akan beritahu, jangan buat Elkan. Lebih baik you buat saya. You buat bisnes saya. Kita akan dengar benda-benda macam ni. Ini lagi dahsyat. Sebab mereka tahu Elkan memang dah terbukti dah lahirkan 108 orang jutawan. Ramai yang berjaya, tuan-tuan. Ramai yang berpendapatan besar dekat Elkan. Yes. So mereka akan takut. So mereka bila tinggalkan Elkan saja ataupun pesaing kita, dia dah pergi kat company lain, so dia akan bagi tahulah kita memang buruklah, tak baiklah, itulah. Tuan-tuan dan perempuan, kita tak perlu risau. Memang dahsyat Elkan ni. Dan orang yang gagal, maksudnya orang yang dah cuba Elkan, okey, dia cuba je. Dia tak buat 100%. Orang yang buat Elkan 100%, dia tak akan pandang benda-benda lain. Dia tak kisah benda lain, tuan-tuan dan perempuan. Orang yang berjaya, orang yang betul-betul serius, dia akan betul-betul fokus kat sini. Tapi orang yang gagal, dia buat tak jadi, dia akan bagi tahulah. Kalau you keluar jumpa orang yang dulu pernah lakukan Elkan, dia kata jangan buat, saya dah buat dah. Kadang-kadang dia buat pun boleh jual 100 dinar pun. Belum naik manager pun, dia kata dia dah buat Elkan lama. So, tuan-tuan dan puan, hari ni Elkan memang luar biasa. So, jangan dengar cakap orang yang macam ni. Kena ingat. Ini semua adalah pencuri impian kita. Okay? So, bukan itu saja. Majikan. Ini lagi dahsyat. Rakan sekerja. Penaja kita. Rakan kongsi. Sideline. Rakan serumah, sebilik. Tuan-tuan dan perempuan. Majikan, of course. Bila you tempat kerja, mereka akan bagi tahu. Yes, dia nak you kerja untuk dia. Of course. Dia tak akan bagi you keluar macam tu saja, perempuan. Lagi-lagi dia dengar you buat MLM. Lagi-lagi dia dengar you buat Elkan. Memang tak boleh tahan. Dia kata kalau Elkan memang syarikat yang sangat berjaya, mereka akan takutkan kita lagi, perempuan. Rakan sekerja pernah orang nasihatkan saya dulu. Dia kata, Andy, jangan buat Elkan. Jangan buat bisnes MLM ni. Kalau nak berjaya, abang dah lama berjaya. Jangan. Tapi tuan-tuan, bila dia cakap macam tu, saya tak gaduh dengan dia, saya tak marah dengan dia. Saya senang je. Bila dia keluar, dia toleh, dia pusing balik, saya cakap dalam hati saya, apa yang kau pasal Elkan? Sebab hanya saya yang tahu. Saya yang datang meeting tiap-tiap minggu. Saya yang selalu bersama upline. Betul tak, tuan-tuan? Saya yang tahu Elkan ni boleh buat ataupun tak boleh buat. Sampai dia boleh kata, ini periuk nasi you. Nanti kalau tempat kerja ni dah tak ada, nanti susah. Dah kena buang kerja susah, tuan-tuan dan perempuan. Tak kena buang kerja pun nanti susah juga. Betul tak? Nak makan nasi pun susah dengan gaji yang sedikit kan. So, mungkin kita akan dengar nasihat daripada rakan-rakan kita. So, kena jaga. Lepas tu penaja kita. Mungkin penaja kita, pada permulaan dia buat. Tapi lama-lama dah tak nampak muka lagi dah. Disebabkan penaja kita, disebabkan upline kita, jangan kita tinggalkan bisnes ni. Yes. Kena faham. Ini impian kita punya, bukan upline punya. Rakan kongsi kita. Tuan-tuan, yang paling penting rakan kongsi kita ni. Rakan kongsi kita. Tak ada semua yang datang dengan kita akan berterusan dengan kita. Kena ingat. Mereka akan kadang-kadang, macam saya bagi tahu tadi, seminggu,
1 hari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun dah tak nampak dah batang hidung dah. Kadang-kadang macam tu. Tapi disebabkan mereka hilang, janganlah kita hilang. Kita ada impian kita, betul tak tuan-tuan puan? So kena pegang pada impian kita. Sideline, tadi kena jaga. Yes, buat bisnes ni, kadang-kadang sideline, dia buat-buat tak jadi, dia nak racun kita pula. Kena jaga. Sideline kena jaga. Kalau apa-apa, you betul-betul nak berjaya, refer pada upline, bukan dengan sideline. Ada orang nak tak tahu, kalau tak tahu apa-apa pun, dia terus refer pada sideline. Tak boleh. You ada upline. You ada upline yang berjaya. You boleh call upline you. So kadang-kadang kita tak tahu siapa sideline kita. Dia boleh bunuh kita, tuan-tuan. Kena jaga. Kena jaga. Dan rakan serumah sebilik. Lagi dahsyat. Kena jaga rakan serumah kita, sebilik kita. Ini semua kita kena jaga betul-betul, tuan-tuan. Baru kita boleh berjaya di Alkes. Okey? Dan seterusnya yang paling teruk sekali. Yang tadi apa yang saya bagi tahu semua ni, kita boleh atasi. Yang paling teruk. Jangan disebabkan mereka, tuan-tuan, kita. Yang paling penting sekali kita ni, anda sendiri. Daripada dengan sikap kita. Ini sangat penting. Sikap kita, tabiat kita, disebabkan perkara tidak lancar. Benda ni semua akan berlaku. So sikap kita kena selalu positif, tuan-tuan. Dia kena berjaya 99% adalah sikap, 1% adalah kemahiran. Yes, dia tak cakap 99% adalah kemahiran. Tak ada. Untuk berjaya, 1% adalah kemahiran. 99% adalah sikap, tuan-tuan dan puan. So, kena pegang betul-betul 99% ni. So, kena sikap yang positif. Sikap keusahawanan. Sikap sebagai seorang bos. Ini penting. Ini bisnes you, bukan bisnes orang lain. Yes, tabiat kita. Mungkin sebelum kita datang ke Elken, tabiat kita lain. Tapi bila dah sampai ke Elken, kita kena ubah tabiat kita. Setiap hari, cara kita melakukan perniagaan ini. Ini sangat-sangat penting, tuan-tuan dan puan. Dalam waktu yang macam ni, janganlah kita tidur. Kita rasa macam, kita ada cuti, kita boleh tidur. Sebab memang government panggil kita duduk dekat rumah. Kita tak perlu buat apa-apa. Tak ada. Sebab kita mempunyai impian yang sangat besar, tuan-tuan dan puan. So, ini kena ingat. Sangat-sangat penting. Tabiat lepas tu perkara tidak lancar. Disebabkan kita buat-buat tak jadi, kita keluar. Tuan-tuan dan puan, penolakan tu mesti kena ada. So jangan biarkan impian tu. Bukan orang lain, you sendiri. Jangan kita sendiri pula yang curi impian kita. Ini sangat-sangat penting, tuan-tuan dan puan. So bukan orang lain, kita. Kalau kita sendiri tahu apa impian kita pasti akan berjaya di Alkan. Okey? So sebenarnya kita tidak dapat menghalang cara orang lain melayani kita, tetapi kita berhak memilih kaedah yang paling sesuai menghadapi mereka. Yes. Kita tak boleh nak stop siapa-siapa, tuan-tuan dan puan. Betul tak? Yang paling penting kita bagaimana nak atasi mereka. Kalau mereka nak nasihatkan you dengan niat yang tak baik lah, dengan pesaing kita lah, apa semua, itu dia punya pasal, tuan-tuan dan puan, sebab kita ada impian kita. Kita nak berjaya. Jangan nak berjaya kita. Nak capai impian itu kita. Bukan orang lain. So, kita kena fokus. So, kadang-kadang kita lebih fokus pada orang lain. That's why, akhirnya kita menjadi seorang yang gagal juga. Kita tak nak macam tu, tuan-tuan dan puan. Okay? So, untuk mengekalkan impian anda dicuri, anda mesti menggenggam dengan kuat impian anda. Apa impian anda, tuan-tuan dan puan? Ini sangat penting. Bila cerita impian, fikir pasal impian. Kadang-kadang, kita rasa sebab pun ada nak cerita pasal impian. Yes. Dengan gaji kita sekarang yang bekerja ni, tuan-tuan dan puan, apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh bagi dekat keluarga kita? Apa yang kita boleh bagi dekat anak-anak kita? Apa yang kita boleh bagi dekat ibu bapa kita? Apa yang kita boleh bagi dekat isteri atau suami kita, tuan-tuan dan puan? Impian. Dan yang paling penting, apa yang you nak bagi untuk diri you sendiri? Yes. Apa pun tak boleh, kita hidup hanya sekali saja. Kita tak ada kali kedua, tuan-tuan di muka bumi ini. So, genggam dengan kuat impian anda. Apa impian anda? Cari betul-betul sampai dapat. Bila kita dapat impian kita tak akan toleh belakang. Kita tak akan dengar apa orang lain cakap. Kita akan berpegang betul-betul dengan impian kita. Kita akan terus maju ke depan, tuan-tuan. Itulah yang berlaku dekat diri Andy. Yes, saya bukan siapa, tuan-tuan, sebagai seorang office boy 12 tahun, tukang hantar surat. Tuan-tuan tahu tak tukang hantar surat? 12 tahun office boy. Kerja saya
office boy tu cakap, dengar memang cantik lah. Pion, pernah dengar pion tak? Belikan makan, air, tukar lampu lah, apalah. Kalau boleh 100% apa yang mereka suruh buat, semua kita kena buat. Itu kerja sebagai seorang office boy. Teruk kehidupan saya tu, tuan-tuan. Dengan gaji yang hanya 500 lebih. Yes. RM537.84. Tuan-tuan, kalau gaji kita macam ni, cubalah bayangkan. Apa yang kita boleh buat? Apa yang kita akan dapat? Setahun sekali nak belikan kain untuk mak ayah pun tak ada. Setahun sekali festival Deepawali nak belikan kain, saya rasa hanya RM15, lebih kurang RM30 je. Ini tak mampu. Nak belikan untuk anak-anak baju yang mewah sikit pun tak mampu. Nak beli baju sendiri pun tak mampu untuk isteri lagi. Tuan-tuan perempuan, memang kehidupan saya susah sebagai seorang anak. Kalau dengan gaji yang macam ni, kalau saya masih teruskan hidup saya dekat tempat kerja tu, you rasa saya akan berubah? Saya akan capai apa yang saya nak? Cuba bayangkan sebagai seorang anak. Impian ibu bapa kita lain, tuan-tuan perempuan. Mereka nak kita berjaya. Mereka nak nampak anak yang mereka lahirkan ni menjadi anak yang betul-betul berjaya. Tapi kadang-kadang kita tak tahu apa yang patut dibuat. Tapi hari ini kita dah ada satu peluang untuk nampak depan mata kita. Kita kena ubah kehidupan kita. Jangan kita hidup macam ni. So that's why kena genggam impian kita ni dengan betul-betul kuat. Jangan dengar cakap orang lain. Dengar cakap diri sendiri. Itu yang sangat-sangat penting, tuan-tuan. Andy bermula, dia tengok hati. Yes. Lepas kahwin, setahun lebih hati nak kerja. Tapi kerja sebagai seorang kerani, kami selama 10 tahun, gaji dua-dua orang tak sampai 1,500. Kurang daripada 1,500. Apa yang kami boleh buat? So yang paling penting, bila kami nampak peluang ini, tuan-tuan, hanya saya berpegang pada satu je. Berpegang pada satu je, saya nak berubah. Tuan-tuan, pegang kata-kata ni. You mesti kena berubah. Tak ada siapa yang boleh ubah kita selain diri kita sendiri. Yes, kita. Bukan orang lain. Kita yang patut ubah diri kita, tuan-tuan. Ini sangat-sangat penting. So, tindakan yang pertama kami buat adalah latihan pengedar baru. Ini 1999 tahun 2004. Ini meeting Andy yang pertama. Anda bayangkan, Ati, saya, PCM Coach Chun Kiang, downline saya, Sadu dan juga adik saya, CCM Nando Kumar. Ini meeting kita yang pertama, tuan-tuan. Inilah 4 orang yang kami hadir ke LTV yang pertama. Dekat sinilah saya memang betul-betul nampak inilah tempat dia. Kita memang kena berpegang kuat-kuat apa yang ada dekat sini. Pegang teguh dengan impian kita, baru kita boleh capai apa yang kita nak, tuan-tuan. Saya kejar betul-betul. Bila saya nampak peluang ni, saya memang buat gila-gila. Buat gila-gila, tuan-tuan. Saya lepas kerja, saya memang tak balik rumah. Lepas kerja, saya terus appointment. Dulu. Sebab impian saya tu waktu tu memang cukup besar, tuan-tuan. Cukup gila. Saya nak. Sebab dalam keluarga kami keluarga miskin. Ayah saya seorang yang bekerja. Ayah saya seorang penurik getah. Tuan-tuan. So, hari ni kalau nak ubah kehidupan, dah dapat peluang, kena genggam betul-betul tak? So, itu yang Andy buat. So, Andy memang nak berubah, tuan-tuan. Impian saya pada waktu tu, saya nak drive BMW 3 Series. Itu yang saya pegang betul-betul. Saya genggam. Dalam masa 5 tahun, saya bawa balik satu kereta BMW 3 Series yang terbaru. Waktu ni, tuan-tuan, ayah saya, ibu saya memang cukup gembira. Waktu itulah you boleh tengok kedua ibu bapa yang betul-betul gembira nampak anak dia yang sukses, tuan-tuan. Yang dapat bawa balik satu kereta BMW yang terbaru. Memang luar biasa. Dan bukan itu saja, Elkan memang dahsyat, tuan-tuan. Dengan tabung kereta, ini tabung kereta yang pertama. Tabung kereta yang kedua, saya beli satu Mercedes CLA AMG. Tabung kereta yang ketiga, saya beli satu X4 BMW. Bukan itu saja, saya memiliki rumah 1.8 juta, tuan-tuan. Budak office boy, gaji 500 lebih, tapi boleh memiliki rumah hampir 2 juta. Luar biasa, tuan-tuan. Mana ada dekat luar, boleh capai sampai macam ni. Hanya dekat Elkan saja, tuan-tuan. Hanya dekat Elkan saja. Dekat luar kita tak akan jumpa. Dan bukan itu saja. Ramai dekat luar orang kata, jangan, tak boleh buat.
Tapi tuan-tuan dan puan, Andy dengan izin Tuhan, dengan bimbingan upline, syarikat yang luar biasa, Andy menjadi MCCM yang ke-82 dan India pertama tuan-tuan dan puan di Alken. Memang cukup luar biasa. Gambar ini, saya dan upline saya sama-sama naik pentas untuk ambil anugerah sebagai seorang MCCM. Maksudnya jutawan di Alken. Cukup luar biasa tuan-tuan dan puan. Terima kasih Alken, I love you. Memang luar biasa. Okay? So tuan-tuan dan puan, bukan itu saja. Bukan itu saja. Selalu mengekalkan semangat kegairahan. Ini sangat penting. Hari ini, you nak berjaya, you kena selalu gairah. You jangan selalu rasa sedih lah, rasa malu lah, macam-macam berlaku. Manja lah, benda-benda ni. Jangan, you kena gairah dengan apa yang you nak. Gairah dengan semangat untuk kita betul-betul nak capai impian kita tu. Hari ini kalau orang tak beli, tak apa. Ramai orang, kalau orang tak beli je, dia rasa macam, wih, give up lah. Macam dunia ni dah tak ada lagi dah. Tak ada tuan-tuan puan. Bila orang tak nak beli, waktu tu lah you kena belajar. Barulah you boleh jadi insan yang luar biasa. So kena simpan kegairahan tu. Baru kita boleh berjaya di Alken tuan-tuan puan. Fikiran mental yang positif. Ini penting. Dalam apa situasi pun tuan-tuan puan, anda mesti berada dalam posisi yang positif. Kena positif. Ini sangat-sangat penting. Kalau kita tak positif, tuan-tuan puan, benda sikit kita terlewat, susah. Kita nampak orang tak beli, positif. Tak apa. Hari ni tak beli, besok dia akan beli. Hari ni orang tak join, tak apa. Besok dia akan join. Ada kawan yang sedang buat, tiba-tiba tak buat, tak apa. Satu hari nanti dia akan datang balik. Kena fikir benda-benda yang positif. Pasti benda ni akan berlaku, tuan-tuan puan. Bukan kata dia berhenti, dia akan berhenti selama-lamanya. Ini kena faham. Baru kita akan berjaya, tuan-tuan puan. So mental tu kena positif. Okay? So jika ada menimpa rintangan, jika anda menimpa rintangan dalam kerjaya Alken, sila berhati-hati. Ia mungkin menjadi punca impian anda dicuri. Yes, tuan-tuan puan. Ramai orang tersangkut dekat sini. Yes. Pada permulaan dia nampak macam roket. Laju je. Dia anggap cepat boleh sampai. Tapi kadang-kadang Tuhan akan uji kita, tuan-tuan puan. Of course. Akhirnya you nak jadi jutawan dekat Alken, you nak jadi millionaire. Bukan jadi orang biasa tau. You nak jadi jutawan dekat Alken, pasti akan jumpa rintangan. Mesti ada cabaran. Kalau tak ada cabaran, macam mana kita belajar? Macam sekarang ni, dalam situasi macam ni, kita kena belajar banyak benda tu tuan-tuan, baru kita boleh berjaya. Sama. So, kalau dah ada cabaran sedikit dekat Alken, kena cek balik diri kita. Cikgu selalu pesan, muhasabah diri. Cek diri kita. So, bila kita cek diri kita tahu apa yang patut kita buat, tuan-tuan. Apa yang kita dah buat selama ini yang menyebabkan situasi yang macam ni. So kalau kita dapat belajar benda ni dalam tempoh ada cabaran ni, tuan-tuan, kita akan lebih berjaya. Yes. Kadang-kadang ada cabaran TGS jatuh, rangkaian hilang. Waktu itulah, tuan-tuan, pemimpin ni lah kena kuat. Sebagai pemimpin kita ni, tuan-tuan, yang saya tak tahu berapa ramai yang sedang tonton live daripada Facebook ni, tuan-tuan. Kalau anda betul-betul nak berjaya di Alken, kalau ada cabaran, belajar daripada cabaran, baru kita akan berjaya lebih besar, tuan-tuan. So hari ni kita pun sedang hadapi satu dunia sedang menghadapi satu cabaran. Macam kita di Alken pun sedang menghadapi cabaran. Dulu kita bersama dengan rangkaian, bersama dengan prospek, selalu keluar. Tapi sekarang kita tak boleh keluar dah seminggu duduk rumah, tuan-tuan. Cabaran. Tapi ini kita kena belajar. Upline hantar SMS, hantar line. Dia kata waktu ni lah you kena belajar dan tingkatkan diri you macam mana you nak forward ke depan. Yes, inilah masa dia untuk kita lebih maju. Majukan diri kita, tuan-tuan. Ini sangat-sangat penting. Okay? So selalu ingat, saya pasti tidak akan biarkan mereka mencuri impian saya. Itu saja, tak kira siapa dekat luar, you tak kisah apa orang cakap, tuan-tuan, berpegang kepada satu. You tidak akan biarkan mereka mencuri impian anda ataupun impian kita sama-sama, tuan-tuan. Kita tak perlu dengar cakap orang lain. So dalam rangkaian Andy pun ada pemimpin-pemimpin yang betul-betul berpegang teguh walaupun ada cabaran, tuan-tuan, tapi beliau memang betul-betul nak berjaya dan mencapai impian di Alken CCM Jaya Balan, luar biasa LSM kita.
okey, LSM member CCM, Rao daripada Ipoh, okey, Jayabalen tadi daripada Melaka. Memang cukup luar biasa pemimpin-pemimpin ini. CCM Nanda Kumar yang beliau merupakan ketua kepada sebenarnya beliau mengetuai pasaran di Johor Bahru, di KL dan juga ada juga rangkaian di Pulau Pinang, Tuan Puan. Adik saya sendiri LSM member CCM Nanda Kumar. Okey, dan insan ini lagi luar biasa. Seorang pemandu bas saja daripada Singapura, tapi mereka memang luar biasa, Tuan Puan. Isteri beliau seorang suri rumah tangga saja. Khalid Chelvi dan juga David, okey, LSM member, mereka memang betul-betul berpegang teguh dengan impian mereka nak berjaya di Elkan, Tuan Puan. Okey, dan juga LSM member CCM Mary Balamurgan pun cukup luar biasa. Beliau nampak peluang dekat Elkan, hari pertama mereka resign Singapura. Tak nak kerja dekat Singapura. Mereka merupakan kru di McDonald dan juga Pizza Hut, tapi mereka resign full time. Hari ini cukup luar biasa, Tuan Puan. Mereka masing-masing kejar impian di Elkan. Dia tak kisah apa yang berlaku dekat luar. Mereka memang berpegang kepada impian mereka. Mereka nak capai impian mereka. Mereka semua tak nak susah, Tuan Puan. Itu dia. Okey, dan juga LSM member ini lagi dahsyat, Saraswati dan juga Kumar. Lagi dahsyat, Tuan Puan. Mereka ni, Saras ni dia Grab driver, penjual nasi lemak. Husband dia kerja dekat Singapura. Tapi Tuan Puan, bila nampak peluang dekat Elkan, mereka memang buat gila-gila. Memang cukup dahsyat. Dan ini lagi dahsyat, Tuan Puan. Memang insan yang sangat luar biasa. LSM member CCM Lashmi dan juga Subramaniam daripada Pulau Pinang. Memang cukup luar biasa. Seorang ex eksekutif daripada MAS dan juga head of department sebagai seorang staff nurse. Impian mereka cukup besar. So that's why semua LSM member kita ni akan menjadi MCCM. Mereka semua adalah MCCM di Elkan, Tuan Puan. Memang cukup luar biasa. Mereka semua berimpian besar. Tak kira apa juga cabaran yang datang, apa juga dugaan yang mereka hadapi, mereka berpegang kepada impian mereka, Tuan Puan. Okey, dan insan ini lagi dahsyat. Telah melalui banyak cabaran, Tuan Puan. Tapi Kak Long dan juga Imam, mereka memang berpegang kepada impian mereka sehingga hari ini. Mereka sedang berusaha, mereka nak juga capai LSM, mereka nak juga jadi NCCM di Elkan. Cukup luar biasa. NCCM daripada Negeri 9, Bahau. Memang cukup luar biasa. Seorang peneroka Felda saja, Tuan Puan. Boleh drive BMW. Dahsyat. Memang hebat. Dan yang paling best sekali, tinggal 2 bulan lagi hutang kereta dia nak habis BMW. Itulah Tuan Puan peluang di Elkan. Dulu Muflis bankruptcy, tapi hari ini boleh berjaya. Dan juga leader-leader kami, CCM kami ramai, Tuan Puan, daripada CCM Prem, Komola, Raya Parina Bezar dan juga ramai lagi pemimpin dalam rangkaian kami yang betul-betul fokus nak berjaya, berpegang pada impian mereka. Tak kira apa saja cabaran yang datang, mereka memang nak berjaya di Elkan sehinggalah tukar sejarah keluarga mereka daripada miskin untuk menjadi jutawan di Elkan. Peluang yang cukup luar biasa, Tuan Puan. So berusaha gigih, kekal dan tekad menunaikan impian anda. Ini sangat-sangat penting. Berusaha gigih. Penting untuk berjaya di Elkan, nak pegang betul-betul impian anda, you kena berusaha gigih. Dalam situasi yang macam ni, Tuan Puan, you kena kejar, kena betul-betul gigih, kekal dan tekad sehingga anda mencapai impian anda. Kalau anda betul-betul fokus, tahun ni you nak MCCM, tahun ni you nak CCM, tahun ni you nak DCM. Tuan Puan, kejar betul-betul. Mesti dapat. Cabaran ini sebenarnya memberikan kita kekuatan untuk kita maju lebih besar lagi, Tuan Puan. Itulah Elkan. Memang cukup luar biasa. So kita memang kena berpegang kepada apa impian kita, Tuan Puan. Sehingga dulu kita daripada keluarga yang miskin, tak pernah kita fikir yang kita ni boleh jadi jutawan, Tuan Puan. So jadikanlah Elkan ni sebagai satu titik tolak, peluang yang diberikan oleh upline kita, Tuan Puan. Berpegang betul-betul sehingga anda